tanpa perlu kita berdiri, tanpa perlu kita rukuk, tanpa perlu kita sujud, tanpa perlu kita gerakkan bibir kita untuk membaca zikir ataupun Quran. Ini merupakan satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala ingin bagi kepada kita. Saudara dan saudari yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, dengar tak? Saya tarik takut dia ni. Boleh tarik? Tuan-tuan yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, masa saya tengok tajuk saya, masa saya ditelefon oleh ustaz yang menguruskan, sepatutnya saya kena tentang Musnad Imam Ahmad rahmatullahi alaih dan juga keistimewaan Sahih Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih. Saya kata tu kau ibat ni tak ada masalah, sebab tajuk akademik dia lebih mudah berbanding dengan tajuk bersifat ceramah. Sebab akademik ni kita copy paste je, kita hafal lebih kurang sikit, walaupun kita tak hafal tarikh mati ataupun wafat imam-imam macam Ustaz Kamilin, tetapi insya-Allah senang, benda dah ditulis, kita boleh hafal. Lepas tu saya dapat tahu saya kena bagi tajuk analisis hadis-hadis fadilat. Masa saya dapat panggilan telefon tersebut, saya sedang tidur. Mamai, saya tanya juga, maksudnya macam mana analisis hadis-hadis fadilat? Ustaz yang bagi tahu tu dia kata, yalah hadis fadilat ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Saya kata calo, tak ada masalah. Saya nak tidur kan. Jadi bila saya sampai 2 hari lepas, takdirnya sampai pagi pukul 8, dan kita jumpa dengan Ustaz Tuan Safwan tak? Slot pukul 8 dengan slot pukul 11 tak silap saya. Dan saya terkejut lah. Sebab apa? Sebab salah satu daripada tajuk yang beliau sampaikan ialah penghujahan hadis dhaif. Saya kata nak buat macam mana ni? Sebab dalam kepala saya niat nak datang bincangkan tentang, orang kata, perselisihan di kalangan para ulama tentang beramal dengan hadis dhaif dalam fadail amal, dalam targhib tarhib, iaitu motivasi untuk buat amalan-amalan kebaikan ataupun ancaman untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata macam mana nak buat ni? Saya fikir punya fikir. Khair, insyaAllah saya ada depan tuan-tuan lagi ni. Kita tengoklah apa akan jadi dalam masa 1 jam ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantar kita untuk satu maksud yang besar. Kalau jadi bayan tabligh pun bayan tabligh lah, tuan-tuan kena dengar lah. Duduk dalam ni dah kan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantar kita untuk satu maksud yang besar. Kenapa kita duduk dalam dunia ni? Itu satu soalan yang tuan-tuan kena fikir, tuan-tuan kena jawab. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Adakah tuan-tuan fikir bahawasanya kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan abath, dalam keadaan sia-sia, tak ada tujuan, dan kamu semua tidak akan dikembalikan kepada kami? Kembalikan kepada kami untuk apa? Untuk dihisab, untuk dikira amalan, sama ada buat baik ataupun buat buruk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala cerita Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kamu, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalan dia. Jadi tuan-tuan, kehidupan kita di dunia ni adalah untuk kita jadi hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku, untuk kenal Allah, untuk tauhidkan Allah dalam ibadah, dan untuk mengajak manusia untuk kenal Allah. Jadi tuan-tuan, hidup yang sempurna ialah berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sempurna berdasarkan syariat Allah. Sebab apa? Ini yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Ma illa dalam bahasa Arab dia memberi maksud hasar, iaitu itu
sahaja tujuan aku ciptakan jin dan manusia. Cuma alhamdulillah, syariat Islam ni satu syariat yang mana meraihkan manusia itu sendiri. Bukan satu syariat seumpama dengan syariat Buddha, bukan seumpama syariat Hindu. Tak, dia merupakan satu syariat yang mana meraihkan kedua-dua sisi manusia tu. Satu sisi roh yang mana naik tinggi ke langit, tak kenal Allah, ingat tentang hari kiamat, syurga neraka. Dan satu yang menilai dan meraihkan badan manusia itu yang bersifat kebinatangan. Betul tak tuan-tuan? Jadi Islam, dia bagi kepada kita pelbagai bentuk ibadah yang mana kalau kita buat kena dengan cara, kena dengan niat, semuanya akan dikira ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin, Allah sebut dalam Quran, maka celakalah, kerosakanlah, kebinasaanlah kepada orang-orang yang mana bersembahyang. Alladzina hum fi salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang mana telah lalai daripada solat mereka. Ustaz-ustaz kami kata, orang yang sembahyang pun Allah kata celaka kalau sembahyang tak betul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala puji orang yang berniaga. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Tak, lelaki-lelaki yang mana jual beli mereka, urusan mereka tidak menghalang mereka daripada mengingati Allah, wa iqamis salah, dan juga untuk mendirikan salat. Amalan yang bersifat zahir secara keduniaan, tetapi kalau kena dengan cara, kena dengan gaya, kena dengan niat, Allah kira ibadat. Ini merupakan kamal, kesempurnaan syariat ini. Jadi tuan-tuan, bila kita kata kita dicipta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, it doesn't mean that we have to be in masjid for 24 hours, 7 days a week. Tak bermaksud kita kena duduk dalam masjid 24 jam selama 7 hari seminggu. Allah Subhanahu wa taala, dia menciptakan kita, dia lebih tahu apa kehendak kita. Ada waktu kita bersama dengan anak isteri, ada waktu kita bersama dengan keluarga kita, ada waktu kita bersama dengan kawan kita, ada waktu kita kena keluar untuk cari pahala melalui perniagaan, melalui pertanian, melalui kerja-kerja pejabat kita. Allah Subhanahu wa taala akan kira semua itu ibadah kalau kena cara dan juga kena dengan niat yang betul. Jadi tuan-tuan, untuk hidup sebagai satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia dia kena sedar dia datang ke sini bukan sia-sia. Dan untuk hidup sebagai hamba Allah, dia kena ada ilmu. Sebab tu kata para ulama, ilmu ini merupakan miftah, merupakan kunci. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi di dalam sahihnya, dia ada buat satu tajuk yang dinamakan sebagai babul ilmi qabla qaulin wa amal. Bab kita kena ada ilmu sebelum kita beramal ataupun sebelum kita bercakap. Dan dalam satu syair oleh Ibn Raslan Asy-Syafi'i di dalam matan Safatul Zubat, dia kata apa? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang mana dia beramal tanpa ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan tolak amalan dia dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima amalan dia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan sekali-kali kamu cakap, kamu buat benda kamu tak ada ilmu. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, dan akal fikiran kamu, hati kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka telah jelas bahawasanya ilmu ini merupakan satu benda yang penting. Ustaz-ustaz kami bagi tahu, ilmu ni dua kismeh. Kita ada dua jenis ilmu. Satu dinamakan sebagai ilmu masail, dan satu lagi dinamakan sebagai ilmu fazail. Ilmu fadail, orang India Pakistan disebut dad dia dengan za. Dia tak ada kaitan dengan hadis ana afsahu man nataqa bid-dad. Dah, ilmu fazail dan juga ilmu masail. Tuan-tuan selalu dengar. Apa itu ilmu masail? Ilmu masail melibatkan hukum hakam, melibatkan akidah, ilmu-ilmu yang bersifat teknikal, bersifat akademik. Dalam Islam, tradisi pengajian Islam, kita ada lebih kurang ilmu yang dinamakan sebagai fardu ain dan ilmu yang dinamakan sebagai fardu kifayah. Betul tak tuan-tuan? Fardu ain, ilmu yang mana wajib ke atas kita. Tidak ada orang kata kelonggaran daripada pihak Allah Subhanahu wa taala kepada kita selagi mana kita sampai kepada had mukallaf. Apa itu mukallaf? Satu orang yang mana telah dibebankan dengan syariat.
Setiap perbuatan dia, gerak-geri dia akan ada dosa dan pahala. Dan syarat-syarat mukallaf sebagaimana tuan-tuan belajar dalam kitab-kitab fiqh, antaranya ialah satu orang itu aqil, satu orang itu berakal, tidak gila, bukan budak kecil. Kemudian satu orang yang baligh, iaitu telah sampai kepada had yang mana akal dia dapat berfungsi dengan baik. Tuan-tuan tahu kan syarat-syarat satu orang itu baligh sebagaimana dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian sampai dakwah yang sempurna kepada dia, dan kemudian selamat panca indera. Jadi tuan-tuan, apabila satu orang mukallaf itu tak sampai kepada darjah mukallaf, sampai kepada umur mukallaf, maka Allah Subhanahu wa taala bebankan dia dengan beberapa bebanan. Antaranya ialah beban menuntut ilmu, yang mana dikatakan wajib fardu ain ke atas setiap kita untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan tahu yang pertama sekali adalah ilmu tauhid. Bagaimana kita dapat betulkan iman kita, bagaimana kita dapat betulkan keyakinan kita, bagaimana kita dapat kenal Allah, bagaimana kita dapat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita tahu tentang hari-hari akhirat nanti, tentang perkara-perkara ghaib yang kita tidak nampak. Jadi tuan-tuan, ini merupakan ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Yang kedua, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, ialah ilmu fardu ain yang melibatkan amalan zahir kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, jual beli kita, nikah kahwin kita. Ini merupakan ilmu, bila kita terlibat maka kita kena belajar. Secara umumnya ilmu fardu ain tuan-tuan, kita kena salat, dan apa yang berkaitan dengan salat seperti bersuci, tak tentang najis, air yang suci, semua benda ni kita belajar dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian yang kedua, kita kena belajar tentang puasa. Sebab kebanyakan daripada kita kena puasa, wajib puasa, kebanyakan daripada kita. Kemudian kita kena tahu tentang zakat kalau kita ada harta. Dan at least kita kena tahu tentang zakatul fitrah, iaitu zakat yang mana kita keluarkan di hujung Ramadan. Siapa ada duit, wajib ke atasnya umrah, dan siapa ada duit lebih lagi, wajib ke atasnya haji. Selain daripada tu, kata para ulama, semuanya adalah ilmu fardu kifayah, kecuali kalau kita terlibat dengan sesuatu ilmu itu secara khusus. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan nak kahwin, wajib tuan-tuan belajar tak tentang kahwin, tentang talak, tentang jaga anak, tentang waktu-waktu tuan-tuan tidak dibenarkan bersama dengan isteri tuan-tuan, lafaz talak. Jadi bila tuan-tuan terlibat, baru tuan-tuan kena belajar, wajib belajar. Dan tuan-tuan, ilmu yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ni, sebagaimana kita tahu, bila ada satu grup manusia melakukan ilmu tersebut, maka the entire ummah, keseluruhan umat tidak akan berdosa lagi. Dan ini melibatkan ilmu-ilmu pengajian Islam dan juga ilmu-ilmu keduniaan. Dan tidak ada di kalangan kita yang mana dia boleh melakukan semua perkara dengan diri dia sendiri. Tapi apabila ada golongan yang mana telah melakukan ataupun belajar ilmu fardu kifayah ini, adakah bermaksud haram untuk kita belajar lagi ilmu tersebut? Tidak. Ilmu tersebut kekal kepada kita untuk dipelajari dengan darjah dan juga level sunat. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang mengaji pengajian Islam, ada orang mengaji engineering, mengaji perubatan. Tapi kalau kita nak mengaji juga, boleh. Jadi sunatlah bagi kita, insya-Allah ada pahala dia. Cumanya tuan-tuan, kata para ulama, ilmu masail ini, ilmu masail terutamanya melibatkan hukum dan hakam, tak dia akan kekal sebagai ilmu masail jika tidak ada ilmu fazail, tidak ada ilmu fadail. Hari ni berapa ramai di kalangan umat manusia mereka tahu banyak maklumat. Itu haram, ini halal, itu haram, ini halal, ini sunat, semua tahu. Hadis dibacakan, Quran dibacakan, kitab dibaca. Tetapi kenapa umat ini masih lagi langgar perintah Allah dan tidak taat perintah Allah? Sebab apa tuan-tuan? Ataupun kenapa umat ini tidak mahu melakukan amal? Sebab umat ini tidak ada talab, umat ini tidak ada kehendak. Ustaz-ustaz kami bagi tahu, siapa yang selalu dengar contoh ni dia dengar, siapa yang tak pernah dengar, kali pertama dia dengar. Tuan-tuan, hari ni kalau ada satu traffic light di simpang 4 dan ada satu orang polis, dia datang dalam keadaan dia pakai pakaian biasa sahaja, tak pakai dia punya uniform polis, duduklah berdiri di situ daripada pagi sampai petang pun, orang tetap akan langgar traffic light.
anak-anak muda kacang-kacang hantu naik motor laju, naik kereta laju ni, tak, dia tetap akan langgar traffic light. Sebab apa? Sebab dia tak kenal tu polis. Tapi kalau satu orang polis walaupun kurus kering, nah, dia pakai pakaian polis, dia JPJ ke apa ke, dia duduk situ, 100 meter orang nampak ni, orang berhenti dah, nak break, tekan dah break ni. Sebab apa? Sebab dia nampak polis duduk depan tu. Sebab apa tuan-tuan? Dikenal siapa itu polis. Hari ini umat dia tinggalkan perintah Allah dan dia langgar larangan Allah. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal maksud hidup dia. Kenapa dia ada sini? Sebab tu senang umat ini langgar perintah Allah. Mana Yusuf rahmatullah alaih dia kata, हम इसलिए नहीं कहते हैं कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो क्योंकि एक स्कीम है जिसके जरिए से आप लोगों को चिल्ले और 3 चिल्ले के लिए तैयार करेंगे. हम इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो क्योंकि अल्लाह का हक है. Mana Yusuf rahmatullah alaih dia kata, kami tidak suruh tuan-tuan cerita tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kerana ini merupakan satu skim, yang mana melalui skim ini tuan-tuan disuruh keluar 40 hari, 4 bulan. Bukan, ini bukan maksudnya. Kami suruh tuan-tuan cerita kebesaran Allah, cerita tentang kehebatan Allah, siapa itu Allah, kerana ini merupakan hak Allah. Kyunki Allah ka hak hai, ini merupakan hak Allah. Apabila umat ini tidak kenal Allah, maka umat ini akan tinggal perintah Allah. Bila umat ini tidak kenal Allah, umat ini akan tinggal dan langgar larangan Allah. Mana Ilyasab rahmatullahi alaih, tuan-tuan kenal tak nama saya sebut ni? Apabila ditanya ulama-ulama depan dia, selepas ilmu, apa benda yang perlu kita buat? Majoriti para ulama yang ada di depan dia kata selepas ilmu kita kena buat amal. Orang kata by default answer, bila selepas ilmu kita kena buat amal. Mana Ilyasab dia kata apa? Sahih amal, betul amal, tetapi usse pehle. Sebelum tu apa dia? Sebelum kita buat amal, selepas ada ilmu, sebelum kita buat amal, apa yang kena ada tuan-tuan? Kita kena ada talab, kita kena ada kehendak. Dan kehendak ini yang tidak ada dalam hidup masyarakat kita hari ini. Kehendak ini yang mana tidak ada dalam masyarakat kita hari ini. Di sini kita ada perkampungan sunnah. 2 malam lepas kita orang round Bandar Kangai yang tidak seberapa besar ini. Nah, kita nampak di padang sana ada satu majlis lain yang besar, ramai orang duduk tepi jalan. Ramai orang duduk tepi jalan, anak-anak muda lepak di situ di sini. Mana-mana pun, Kelantan pun macam tu juga. Kelantan dia ada trend, dia tunggu di kawasan airport pada waktu malam. Dak tengok kapal terbang turun, kapal terbang naik, kapal terbang turun, kapal terbang naik. Walaupun majlis ilmu ada, majlis menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang hadis Nabi SAW, dak pendidikan-pendidikan yang tinggi tentang hadis. Tetapi berapa ramai lagi daripada umat ini yang mana jauh daripada masjid, jauh daripada ilmu. Sebab apa? Sebab mereka tak kenal Allah, mereka tak kenal Nabi SAW. Jadi ilmu yang tuan-tuan boleh kita gunakan untuk menyampaikan siapa Allah, siapa Nabi, dan ada semangat untuk beramal lah. Ilmu fazail, ilmu fadail. Betul tak tuan-tuan? Kau tak percaya ni saya ayat ni? Dalam Quran berapa banyak tempat tuan-tuan tengoklah, daripada awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fadilat-fadilat tertentu. Biasanya fadilat syurga lah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang mana boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang begitu pedih. Biasanya Allah Subhanahu wa taala punya janji sama ada syurga ataupun neraka. Allah Subhanahu wa taala akan janjikan syurga ataupun Allah Subhanahu wa taala akan janjikan neraka. Secara umum, Quran ni memang dia umum tuan-tuan. Dia tidak akan datang dengan fadilat-fadilat yang orang kata pelbagai sebagaimana disebut di dalam hadis. Sebagaimana di dalam Quran tidak akan diterangkan hukum hakam fiqh secara detail sebagaimana ia diterangkan dengan agak detail di dalam hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran memang panggilan Allah
memang pukarnya Allah, memang panggilan Allah ialah kepada syurga dan juga tinggalkan neraka. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu Nabi SAW dalam riwayat yang pelbagai dalam syama'il dan seumpamanya, apabila Nabi SAW sembahyang, kana qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam mutarassila, Nabi SAW baca tak dengan bacaan yang begitu teliti, dalam bacaan yang tidak laju, akan berhenti pada setiap ayat. Tidaklah Nabi SAW melalui ayat azab kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Nabi SAW akan minta perlindungan daripada azab. Tidaklah Nabi SAW lalu ayat rahmat kecuali Nabi akan minta tak rahmat Allah. Tidaklah Nabi SAW lalu ayat mengenai syurga kecuali Nabi akan minta syurga. Lalu ayat mengenai neraka kecuali Nabi SAW akan minta berlindung daripada neraka. Tuan-tuan, keseluruhan Al-Quran adalah untuk ajak umat ini masuk syurga Allah. Keseluruhan ayat Al-Quran adalah untuk umat ini masuk syurga Allah dan tinggalkan neraka Allah. Jadi tuan-tuan, fazail ni dia tidak melibatkan ikhlas apa pun. Memang itu merupakan cara Allah untuk ajak manusia kepada Allah. Sebahagian daripada kita kata kita fazail macam tak ikhlas pula. Tak, nak dapat syurga, nak jauh daripada neraka. Kita ni tuan-tuan, tak, Allah Subhanahu Wa Taala hantar Quran kepada kita dengan cara macam tu. Di tempat ada ayat hukum, di situ ada fadail. Dan di situ juga ada janji buruk. Untuk datang kepada syurga, tinggalkan neraka. Untuk menyalahi jalan hidup orang yang mana telah dimurkai dan dilaknat oleh Allah, untuk datang kepada cara hidup yang mana telah diredai oleh Allah. Betul tak tuan-tuan? Itu keseluruhan isu kandungan Quran. Jadi fadail ini merupakan satu benda yang penting tuan-tuan. Supaya apa? Supaya ada semangat untuk kita beramal, dan supaya kita sedar bahawasanya kehidupan kita ni adalah untuk beribadah kepada Allah. Kalau tak, kita hidup seumpama binatang. Bangun pagi makan, kemudian pergi kerja, kemudian balik makan lagi bersama anak isteri. Tapi kita tak sedar. Tak, kita punya maksud kehidupan adalah untuk beribadah kepada Allah. Betul, ibadah ada dua. Satu ibadah yang saya kata ibadah yang umum tadi, bekerja pun ibadah, itu pun ibadah, ini pun ibadah. Tetapi ada satu lagi ibadah yang dinamakan sebagai ibadah khusus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, tak, kita punya solat-solat sunat kita, tak, sedekah kita, itu ini kita, semua benda ini merupakan ibadah yang mana seimbang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita 24 jam, selain kita melakukan ibadat umum, kita juga kena melakukan ibadat sunat. Ini merupakan core kita punya tujuan dihantar ke dunia. Tuan-tuan boleh kira daripada tuan-tuan bangun tidur sampai tuan-tuan tidur nanti, apakah amalan-amalan yang mana wajib dan sunat tuan-tuan lakukan. Baru kita boleh cerita tentang fadail. Kita cerita dulu tentang amalan-amalan yang wajib dan sunat tuan-tuan lakukan. Pada satu hari tuan-tuan kena sembahyang 5 kali sehari semalam. Betul tak? Itu sahaja. Pada bulan puasa, wajiblah puasa sebulan di bulan Ramadan. Zakat pun sekali setahun sahaja. Umrah, haji sekali seumur hidup. Jadi tuan-tuan, selain daripada yang sunat, yang wajib-wajib ni, dia ada perkara-perkara yang sunat yang banyak sangat yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak fardukan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak wajibkan. Tetapi ini merupakan cara untuk Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan darjat tuan-tuan di sisi Allah. Fastabiqul khairat, hendaklah kamu saling berlumba-lumba untuk mendapatkan kebaikan, yang mana kebaikan-kebaikan ini akan menyebabkan kita punya tingkat dan level di dalam syurga berbeza-beza. Tetapi apakan daya tuan-tuan, hari ini kita berpada dengan kehidupan akhirat dan kita berlumba-lumba untuk kehidupan dunia. Kita berpada dengan kehidupan akhirat dan kita rasa tidak cukup dengan kehidupan dunia. Setiap hari kita punya usaha bagaimana saya punya nombor kosong di dalam akaun bank saya bertambah di belakang. Betul tak? Hari ni manusia, especially di KL tuan-tuan,
Tak boleh bangun pukul 5 pagi, 5.30 pagi untuk mengelak jam, untuk pergi kerja pukul 8, duduk dalam jam 1 jam setengah, 2 jam, balik pun macam tu juga. Kuala Lumpur ni gila tuan-tuan, pukul 10 jam lagi. Tapi manusia sanggup. Sebab apa? Sebab dunia. Pesa ho tukang banaiga. Tak pesa ho tukang banaiga. Ustaz-ustaz kami selalu sebut, ada duit jalan, ada duit jalan, ada duit jalan. Pesa nak ho tu kharab hujaiga. Tak ada duit, punah hidup aku. Ini moto kehidupan kita tuan-tuan. Tapi dalam bab akhirat kata cukuplah, buat hak wajib-wajib je. Hak sunat-sunat orang tak apalah. Wiko tok lebar tu lah. Dah orang-orang hak tak ada khijah tu, wiko buat dia je. Kita bila mari akhirat, kita kata lagu tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, selain daripada hak wajib-wajib ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi perkara-perkara yang sunat. Dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri dia kepada aku dengan satu perkara, kecuali dengan satu perkara yang lebih aku cintai, melainkan perkara-perkara yang aku telah fardukan ke atas mereka. Tengok Allah kata gabal tu, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan berterusanlah hamba aku mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara-perkara yang sunat sehingga aku cinta. Kata para ulama, kalau kita memerintahkan seseorang yang mana berada di bawah kita punya kekuasaan, student kita ke, anak kita ke, buat satu-satu benda dan dia buat, kita tidak akan rasa macam gembira sangat pun. Biasalah. Tapi kita confirm tak marah. Betul tak? Kalau kita suruh anak kita ambil air, tak bawa air, dia mari ambil. Yalah, mungkinlah ada sedikit perasaan gembira, tapi kita tak marah, confirm je. Sebab manusia ni dia susah nak bersyukur. Tak, dia susah nak berterima kasih kepada orang bawah dia. Tapi kalaulah seseorang itu dia buat benda yang orang tak suruh, dia menyebabkan orang yang itu akan disayangi dan dicintai oleh orang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa ma yazalu 'abdi taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan berterusanlah hamba itu dia mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunat sehinggalah aku mencintainya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa dia dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Wahai Allah, faqihkanlah dia dalam agama, bagi dia faham agama, dan ajar dia lah penerangan-penerangan tentang agama ini. Kenapa Nabi doa macam tu tuan-tuan? Antara riwayat ketika mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dia tidur di rumah Nabi, di rumah makcik dia Maimunah radhiyallahu taala anha. Abdullah bin Abbas dia telah khidmat pada Nabi. Dia khidmat pada Nabi dengan dia sediakan air untuk Nabi SAW bersuci pada waktu malam dan untuk berwuduk dan seumpamanya. Nabi tanya Hazrat Maimunah radhiyallahu anha, siapa yang sediakan? Hazrat Maimunah radhiyallahu anha bagi tahu Ibn Abbas telah sediakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah doa secara direct dan spontan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Wahai Allah, bagilah dia kefahaman dalam agama dan ajarlah dia ta'wil. Ustaz-ustaz kami bagi tahu maksudnya ialah melalui khidmat. Tak, melalui khidmat buat benda yang tidak disuruh akan menyebabkan seseorang itu mencintai orang tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil mathalul a'la, bagi Allah Subhanahu Wa Taala perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Allah kata, apabila seseorang itu melakukan perkara-perkara yang sunat, aku akan mula mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta pada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan aku ni akan menjadi pendengaran dia yang mana dia dengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan dia yang mana dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa rijla wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan dia yang mana dia memegang dengan tangan tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jadi kaki dia yang mana dia berjalan dengan kaki tersebut. Wa in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta daripada aku pasti
aku akan bagi kepada dia. Wala in ista'adzani la u'idzannah, kalau dia minta perlindungan kepada aku daripada sesuatu perkara yang dia tidak suka, pasti aku akan lindungi dia. Jadi tuan-tuan, nawafil, benda-benda bersifat sunat ni, benda yang mana boleh menarik kecintaan Allah, benda yang mana boleh menarik kecintaan Allah, boleh menarik penjagaan Allah. Tak, tuan-tuan jangan faham jadi tangan, jadi mata, jadi kaki tu dengan makna wahdatul wujud. Allah Subhanahu wa taala duduk dalam kita, ini tangan Allah, ini kaki Allah. Bukan, itu bukan maksud dia. Kata para ulama, antara tafsiran yang diberi oleh para ulama ialah Allah Subhanahu wa taala punya hifazat, Allah Subhanahu wa taala punya pemeliharaan akan bersama dengan orang tu sampai bila-bila. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, hadis kursi tadi, hadis 40 juga tuan-tuan. Sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas, ihfazillah tajidhu tujahak. Dalam riwayat lain, ihfazillah tajidhu amamak. Kamu peliharalah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kamu. Dan pelihara ini, kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahmatullahi alaih dalam satu kitab dia yang mensyarahkan hadis ini sahaja, lebih kurang 130 muka surat. Nurul Iqtibas fi Mishkati Wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas, dia kata pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ada dua. Satu pemeliharaan dunia dan juga satu lagi pemeliharaan agama dan akhirat. Jadi tuan-tuan, apabila kita buat perkara-perkara yang sunat, kita akan dekat pada Allah. Kita akan dapat kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan melalui diri Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Quran dan juga melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, balik ni tuan-tuan cuba buat satu jadual, daripada bangun tidur sampai tuan-tuan nak tidur balik nanti, apakah amalan-amalan sunat yang tuan-tuan boleh buat, dan tuan-tuan pergi cari hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan. Kalau tuan-tuan jenis tak guna hadis dhaif dalam fadail lah, tuan-tuan pergi cari hadis sahih, tuan-tuan pergi cari hadis hasan, tuan-tuan kumpulkan dan tuan-tuan baca setiap hari dan bacakan kepada kaum keluarga tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kecintaan untuk beramal ini datang. Supaya apa? Supaya kita sedar maksud kita, supaya kita tahu bahawasanya duit kita di hari kiamat nanti ialah amal. Duit kita di hari kiamat nanti ialah pahala yang mana akan membezakan tingkat-tingkat syurga kita, yang mana akan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey tuan-tuan, semangat tak nak beramal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bagi nasihat kepada kita supaya kita ini buat walaupun sikit tetapi dalam keadaan istiqamah. Tuan-tuan tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam Tirmidzi rahmatullahi alaih, dia telah bawa bab menceritakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang puasa sunat Nabi, tentang sembahyang sunat Nabi. Antara perkara yang disebut oleh para sahabat tentang ibadah-ibadah Nabi ialah Nabi SAW buat dalam keadaan walaupun sikit Nabi istiqamah. Sebab tu ulama kata al-istiqamatu khairan min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi tuan-tuan, balik tuan-tuan cek, daripada pagi bangun selepas sembahyang subuh tu, tuan-tuan pergi sampai ke tidur nanti, apakah amalan-amalan yang tuan-tuan boleh buat dalam satu hari. Kita cerita dulu tentang amalan ni, dah ada nama lagi, analisa tak? Bila analisa dia mari daripada kepala saya je lah, tak ada ketah kerja lah depan-depan. Apa yang saya nampak masa ni, itulah saya akan analisakan. Buat satu-satu amalan tu, dia punya apa orang kata, dia punya jenis amalan, dan kemudian kita akan cuba nak cari di mana hadis-hadis fadail dia. Okey, bermula daripada semayang subuh. Semayang ni tuan-tuan, semayang secara berjemaah, ini perkara yang paling penting sekali. Semayang secara berjemaah banyak sangat fadilat semayang secara berjemaah yang mana tuan-tuan boleh cari dalam Riyadhus Salihin. Tuan-tuan boleh cari dalam Riyadhus Salihin, semayang subuh berjemaah, semayang isyak secara berjemaah, dan seumpamanya tuan-tuan boleh balik cari dalam Riyadhus Salihin, dan tuan-tuan boleh bacakan kepada diri tuan-tuan dan bacakan kepada anak isteri tuan-tuan di rumah. Dan dalam masa yang sama, cari juga hadis-hadis yang mana mengancam orang yang mana tidak menunaikan salat secara berjemaah. Kita ni targhib dan juga tarhib, amar ma'ruf, suruh buat benda baik dan nahi mungkar, melarang daripada buat benda-benda yang mungkar. Dia seumpama dua roda bagi satu basikal ataupun bagi satu motosikal. Dia tidak boleh berjalan satu tuan-tuan. Begitu juga ilmu fadail,
dia merupakan satu roda. Ilmu masail hukum hakam merupakan satu roda. Dua-dua ni dia kena berjalan serentak. Nampak tak tuan-tuan? Dia kena berjalan serentak. Okey, daripada sembahyang fardu secara berjemaah, tuan-tuan boleh cari hadis-hadis dia dan tuan-tuan boleh kumpulkan. Kalau rajin lah. Hak tak rajin tu tak boleh nak buat apa dah. Memang ini merupakan fadlullah, kelebihan yang Allah bagi kepada siapa yang dia suka. Ada orang mana dia datang untuk mendengar sahaja tapi dia tak nak amal. Nak buat macam mana? Semoga Allah SWT bagi pahala juga dia datang. Nah, yang kedua, selepas daripada subuh, dia apa hak tuan-tuan buat biasanya? Zikir, wadhkurullah bukratan wa asila. Dah ayat Quran bukan hadis dhaif pun. Dia kata apa? Zikir. Dah pada Allah Subhanahu wa taala bukratan pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Jadi tuan-tuan, zikir apa yang tuan-tuan nak amal? Tuan-tuan nak pergi wasbih tak? Saya pergi wasbih tu lain cerita. Saya tak suka berbahas dengan tuan-tuan dalam isu-isu macam ni. Jadi zikir apa yang tuan-tuan boleh amal pada waktu pagi? Saya tak nak bagi tahu banyak, saya nak bagi tahu satu ataupun dua sahaja. Kalau tuan-tuan boleh balik amal, banyak pahala bagi pihak saya dan banyak pahala daripada pihak guru-guru saya dan ulama-ulama telah menyampaikan riwayat ini kepada saya. Yang pertama sekali ialah selepas subuh, tuan-tuan boleh zikir berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i dan ulama-ulama hadis yang lain, hadis yang sahih. Dan pada waktu pagi, tuan-tuan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Apa fadilat dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala seolah-olah dia membebaskan 10 orang hamba. Bukan sikit ni, hadis sahih ni tuan-tuan, dalam Bukhari ni. Bukan dalam Fatihah Amal Mana Zakaria tuan-tuan benci tu. Nah, dalam Sahih Bukhari ni, dalam Sahih Bukhari, dah hadis ni, ketika mana kami lalu hadis ni dalam Bukhari Syarif, ketika mana kami belajar, saya tanda zikir tersebut dan saya letak di penjuru meja saya dalam kelas. Jadi apa yang saya tulis tu dah menjadi peringatan kepada saya setiap hari lah. Apabila ada waktu senggang, dah pagi, insya-Allah dia akan menjadi amalan saya. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan ni bukan nak menunjukkan nak apa, tapi sebagai perkongsian. Kalau saya tak bagi tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala seolah-olah dia membebaskan 10 orang hamba. Akan ditulis 100 kebaikan untuk dia pada hari itu. Akan dihapuskan 100 kesilapan dan dosa dia pada hari itu. Ulama kita kata dosa-dosa kecil. Dan akan menjadi pelindung baginya daripada gangguan syaitan sampai pada waktu petang. Dan tidak akan ada orang yang mana boleh buat amalan, tidak ada orang yang mana boleh buat amalan yang lebih baik daripada dia, kecuali orang yang buat seumpama itu dan buat lebih daripada itu. Sebelum hadis terakhir dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, hadis terakhir saya bagi tahu dulu, yang kita dengar setiap kali majlis khatam Bukhari, Nabi SAW bagi tahu, kalimatan habibatan ila rahman, 2 kalimah yang mana sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatan 'ala lisan, yang mana begitu ringan di atas lisan kita. Thaqilatan fil mizan, tak begitu berat pada timbangan pada hari kiamat nanti. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam ni tak sebut berapa, betul tak? Tetapi dalam riwayat sebelum-sebelum tu dah disebut 100 kali. Dah 100 kali akan diampunkan dosa kita dan kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah benda itu akan menjadi penimbang amalan-amalan yang begitu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini 2 zikir yang mana saya bagi tahu pada tuan-tuan untuk tuan-tuan buat pada setiap pagi. Nak ambil bai'ah tarikat nak ni? Tarikat Imam Bukhari ni. Bukan Chisti, bukan Naqsyabandi, bukan Haqqani. Saya sebut nama-nama dia bukan kita nak degrade tarikat orang. Tapi tuan-tuan kan tak suka tarikat, tak suka bai'ah. Ni saya nak bagi secara bersanad ni, saya dapat ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak amal tak sih?
bersanad ni. Kita ngaji Bukhari ada sanad. Tak, sampai kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Imam Bukhari ambil sampai kepada Nabi. Tariqah Muhammadiyah ni. Nak amal tak saya? Akak tanya azam nak amal. Start daripada esok, nak amal pagi. Akak tanya lah, bukan keluar 3 hari ni tuan-tuan. Tak, niat nak amal. Kalau tak, apa guna kita mari majlis ilmu? Tak. Nanti insyaAllah saya balik, saya akan kongsikan dalam Facebook saya dengan soal jawab saya tentang 2 zikir ini yang mana tuan-tuan boleh amal pada setiap hari. Sahih, Tariqah Muhammadiyah. Okey, zikir. Tuan-tuan zikir boleh duduk dalam masjid, tuan-tuan duduk dalam kereta, tak, tuan-tuan boleh zikir dan tuan-tuan haraplah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benda yang tuan-tuan tak boleh tinggal dalam kehidupan tuan-tuan ialah baca Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Pada hari kiamat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya umat aku telah meninggalkan Al-Quran ini. Umat aku telah meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan last revelation, merupakan wahyu terakhir yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita. Maulana Sulaiman Kettani hafizahullah, dia kata apa? Kalaulah satu-satu orang tu diberi satu legal document dalam bahasa yang dia tak faham, dia sanggup keluarkan duit untuk pergi cari orang yang mana boleh terjemah bahasa tersebut, sebab dia nak tahu apa isi kandungan tersebut. Tetapi kita hari ni dah jadi musalli, dah jadi orang yang semayang, dah berpuluh-puluh tahun datang masjid lagi, tapi kita tak pernah tanya pun diri kita, what my Allah is telling me. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada aku dalam surah Al-Fatihah ni, dalam surah-surah yang pendek-pendek yang imam duk baca tu, dalam tarawih pun baca yang tu juga, what my Allah is telling me. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu, kita tak pernah terasa pun tuan-tuan. Sampaikan ulama-ulama kita kata apa, ye Quran ikna ashnah paigam ban chuke hai, ye Quran ikna ashnah paigam ban chuke hai. Dia kata apa, Quran ini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah korbankan keseluruhan hidup dia, telah korbankan seluruh harta dia, jiwa dia, darah dia untuk sampaikan Quran ini kepada umat, telah jadi satu benda yang irrelevant, benda yang tidak bernilai pada umat ini, benda yang tak bernilai pada umat ini. Tuan-tuan boleh tanya diri tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan baca Quran satu hari? Berapa kali tuan-tuan nak baca Quran? Berapa kali tuan-tuan tadabbur Quran? Berapa lama tuan-tuan bagi masa untuk Quran? Sebab tu kita berhajat ke fadail. Betul tak? Fadilat tentang Quran. Apakah fadilat membaca Quran? Fadilat jadi hafiz Quran? Fadilat memahami satu-satu ayat Quran? Kalau tak, kita tak rasa apa pun. Nabi SAW kata tuan-tuan, satu hadis yang sahih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang mana belajar Quran dan mengajar Quran. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bagi tahu, dan aku tidak katakan alif lam mim itu sebagai satu huruf. Bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan setiap kebaikan itu akan diberi 10 pahala, gandaan dia. Tapi berapa banyak gandaan-gandaan pahala yang telah kita sia-siakan pada satu hari. I'm not telling all of you to sit in the masjid to recite the whole Quran in one day, but at least give some portion of your time for Quran Sharif. Betul tak tuan-tuan? Saya kata dah, dia akan jadi ngepek jugalah sekali. Payah ngepek, dia akan jadi membebel. Tak apalah, satu peringatan untuk saya, satu peringatan untuk tuan-tuan. Quran, tuan-tuan, kita kena bagi masa, dan kita kena baca fazilat-fazilat Quran. Tak, yang mana disebut di dalam hadis-hadis baginda, tuan-tuan boleh baca dalam Riyadhus Salihin. Antara kitab yang mudah yang mana ada hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan, tak, tuan-tuan boleh baca dalam Riyadhus Salihin dan bacakan kepada anak isteri tuan-tuan juga. Supaya apa? Supaya timbul semangat untuk baca Quran, mentadabbur Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Any portion daripada mana-mana waktu tuan-tuan boleh baca. Kemudian apa lagi? Duha, yang afdalnya 8 rakaat dalam mazhab kita, paling banyak 12 rakaat. Nabi SAW selalu sembahyang duha, dan Nabi SAW
telah bagi tahu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk tidak tinggal solat duha. Tuan-tuan tahu belaka dah, hadis ni sahih belaka dah. Tapi kita hak daif. Sebelum ni kita duk check hadis sahih ke daif, hadis sahih ke daif. Kita tak pernah check kita sahih ke kita daif. Hadis sahih belaka dah tuan-tuan. Bukhari tu gak berak tu, duk pikir. Dia mengaji kilik Bukhari, kitab pun tiap-tiap bau kitab. Sebab apa? Banyak Allah ajak mengaji. Tapi kita hak daif. Betul tak? Saya pun daif lah, tuan-tuan pun daif juga, tapi lebih baiklah pada saya. Tengok kelebihan-kelebihan duha. Ustaz-ustaz kami pesan sebelum kami pergi mengaji Mesir, paling dak duha, dak yang kamal, yang sempurnanya 8 rakaat satu hari. Tak mampu buat tuan-tuan. Kita buat 2 rakaat pun masya-Allah. Curi-curi masa waktu rehat minum pagi, 2 rakaat duha, bukan suruh baca 1 juzuk pun dalam 1 rakaat. Bacalah wasyamsi wadduhaha. Tak bacalah wadduha, bacalah mana-mana surah yang tuan-tuan rasa mudah. Selepas tu naik kepada waktu tengah hari. Nah, kita ada salat 2 rakaat sebelum zuhur. Dalam setengah riwayat Nabi sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Dan kemudian sembahyang zuhur berjemaah, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat lagi selepas itu. Fadilat dia duduk mana tuan-tuan? Tuan-tuan boleh balik buka dalam Riyadhus Salihin. Ada belaka situ. Tak sembahyang sunat sebelum asar, tak sembahyang sunat selepas maghrib, sembahyang sunat selepas isyak, tak sembahyang malam. Jadi ini merupakan sembahyang-sembahyang sunat yang mana Nabi SAW ajar kepada kita dan ada fadilat-fadilat dia. Dan satu lagi tuan-tuan, kita kena lazimi zikir yang dinamakan sebagai zikir masnun. Apabila kita buat sesuatu amalan, naik kenderaan, turun kenderaan, bila kita nak makan, bila kita habis makan, bila kita pakai pakaian baru. Tak, ini merupakan zikir-zikir yang mana diajar oleh Nabi SAW dan ada fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan tertentu. Tuan-tuan, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara satu kitab baik yang ditulis oleh Syekh Mustafa Adawi hafizahullah, satu orang guru yang masyhur dalam bidang hadis di Mesir dan anak murid kepada Syekh Muqbil rahmatullah alaih. Dia tulis Al-Musnadus Sahih min Adhkaril Yawmi wal Lailah. Hadis-hadis yang musnad, yang bersambung, as-sahih, yang sahih, berkaitan dengan zikir-zikir pada sepanjang hari, siang dan juga malam. Tapi kitab tu tak silap saya dalam bahasa Arab lagi, tak ada dalam bahasa Melayu. Indon pun saya tak tahu dah terjemah belum. Saya dapat daripada Ustaz Hadi Akmal di booth di sana. Saya bukan nak mempromot dia punya kedai buku, tapi sebab dia bagi satu buku pada saya secara free. Selepas dia tulis dalam Facebook, saya pun nak bagi buku free pada saya dan satu lagi kawan kita semalam. Jadi dia kata apa? Bukan dia kata apa, dia bagi saya satu buku Al-Musnadus Sahih min Fadailil A'mal, iaitu hadis-hadis yang musnad, yang bersambung dan sahih, berkaitan dengan fadilat-fadilat amal. Tak tahulah dia ada banyak lagi kedak buku di situ. Tuan-tuan boleh pergi serbu dia lepas ni. Hak ni geng-geng nak suka hadis-hadis sahih sahaja ni. Tak. Jadi tuan-tuan pergi, tuan-tuan cari dan tuan-tuan baca dan tuan-tuan amal. Tak, kalau keluar daripada majlis ini tuan-tuan dapat tariqah Muhammadiyah saya tadi, tu pun satu benda besar lah. Tak, 2 zikir dia tadi, kalau tuan-tuan dapat amal itu pun satu benda besar dah. Sebab saya ni jenis tak suka sangat cerita pasal benda-benda bersifat akademik terlalu banyak. Sebab apa? Masa satu ketika saya tak pergi sembahyang subuh. Saya cerita dah kat tuan-tuan, hari periksa saya tak pergi sembahyang subuh. Kita kat madrasah dia ada roll call. Dia ada roll call, ambil kehadiran siapa datang siapa tak datang. Masa tu malam tu saya duduk tengah study untuk periksa Bukhari esok. Ustaz saya nampak daripada pintu jauh belakang. Malam tu dia datang terus kat saya. Saya kata mampu dah lah aku, mesti sebab aku tak pergi sembahyang subuh tadi. Dia kata apa? Dia kata, Hanafi, tak, kamu mengajilah Bukhari sampai pening kepala pun, kamu lulus exam pun, tapi kalau amal tak ada, yilek, tak ada apa baik. Tak ada apa. Pertahi Bukhari bighair ishqi Muhammadi, Bukhari nahi ati bukhar atahi. Kita mengaji Bukhari tapi tanpa ishqi Muhammadi, tanpa rasa cinta kepada Nabi, tanpa rasa susah pengorbanan Nabi untuk sampaikan agama ini pada umat. Dia kata apa? Bukhari nahi ati. Kita tak faham pun Bukhari itu, bukhar atahe, tapi kita akan demam sebab mengaji. Sampai duduk Darul Hadis,
Tak, daripada pagi 6.30 pagi kelas kami sampai ke petang lebih kurang 7 jam 8 jam sehari duduk bersila untuk dengar hadis-hadis Nabi. Kita rasa satu pengorbanan, tetapi tanpa ishqi Muhammadi. Kita baca tu bukan untuk ikut Nabi, kita baca tu tanpa satu kesedaran. Kita tak faham apa pun Bukhari. Apa tanda kita tak faham? Tak ada amal dalam kehidupan. Satu orang ustaz, saya tak ingat nama dia, dia datang daripada Multan. Dia bagi tahu Maulana Said Ahmad Palampuri, guru hadis di Darul Ulum Deoban, dia mewajibkan kepada para pelajar dia untuk menghafal hadis-hadis zikir dan hadis-hadis doa di dalam Sahih Bukhari. Dia kata apa? Dia kata, apa beza tuan-tuan habis mengaji Bukhari dengan orang tak mengaji Bukhari lepas habis belajar? Dapat serban, dalam ijazah serban. Ijazah serban ni merupakan satu simbolik sahaja bahawasanya budak-budak ni dah habis mengaji, akan dililit serban. Betul tak? Bukanlah kata ada sanak serban sampai Nabi. Ustaz-ustaz kami tak pernah dakwa macam tu pun. Dia kata ini simbolik, sebagaimana tuan-tuan pakai benda dalam gereja ke apa tu, ya kan? Bila tuan-tuan konvo tu orang kata benda tu, yang topi tu lah tuan-tuan pakai. Kami dia pakaikan serban. Orang kata Arabisasi, tuan-tuan tak tahulah gapo sasi. Tak, tapi jangan kita suka kritik orang tanpa kita tahu di mana dia punya permasalahan dia. Jadi dia kata, apa perbezaan antara orang yang belajar Bukhari dengan orang yang mana tak belajar Bukhari selepas habis mengaji? Apa beza dia? Ilmu ni benda tak nampak, benda duduk dalam kepala tuan-tuan. Jadi dia kata bezanya, orang belajar Bukhari selepas dia belajar ada pertambahan dalam amal dia. Pertambahan dalam amal tidak akan nampak pada semayang, pada puasa, pada zakat. Sebab orang tak belajar pun dia buat benda tu. Betul tak? Orang-orang awam pun buat. Jadi sekurang-kurangnya orang belajar Bukhari, dia kena tahu apakah zikir-zikir, doa-doa harian, amalan yang mana Nabi SAW buat dan Nabi SAW baca. Saya sedang kumpul satu kitab yang saya namakan sebagai Al-Kanzul Mutawari min Adhkar wa Awrad Sahihil Bukhari. Saya kumpulkan, orang kata, zikir-zikir dan juga wirid-wirid, doa-doa yang mana ada di dalam Sahihul Bukhari. Ini merupakan tariqah Muhammadiyah yang mana saya dapat secara bersanad daripada Imam Bukhari, ambil terus daripada Nabi SAW. Tapi saya tak cetak lagi lah. Benda tu dalam proses, tengok lagi, tambah sana, kurang sini. Jadi tuan-tuan, ini maksud kita belajar. Ini maksud kita belajar. Bukan hanya untuk kita bahaskan dak sahih, dhaif, Masya Allah, itu benda penting. Kata Ali bin al-Madini, Syekhul Bukhari, dia kata apa? Untuk kita mengetahui dak kedudukan para perawi hadis itu adalah nisful ilm, sebahagian daripada ilmu. Sebab agama kita dibina di atas nas yang jelas, nas yang betul-betul autentik, yang betul-betul boleh dipercayai, reliable source. Tetapi kita memahami maksud hadis itu juga adalah nisful ilm, sebahagian daripada ilmu. Jadi tuan-tuan, hari ini saya dah bagi kepada tuan-tuan ijazah tariqah Imam Bukhari rahmatullahi alaih, diambil terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tak bagilah ijazah sanad Bukhari sebab saya tak layak lagi untuk bagi pada tuan-tuan, saya muda lagi. Jadi tapi saya bagi ijazah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali tu, dan satu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali untuk diamal pada waktu pagi. Tak sekurang-kurangnya tuan-tuan balik, tuan-tuan bawa hak ni pun hari ni saya rasa syukur besar dah. Saya akan dapat pahala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di manakah kita nak cari sumber-sumber hadis-hadis fadail? Tuan-tuan boleh pergi kepada Riyadhus Salihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Tuan-tuan boleh pergi kepada At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Imam Al-Mundhiri, dan telah ditakhrij hadis-hadisnya oleh Syekh Albani dan ulama-ulama lain. Ataupun At-Targhib wa Tarhib tu besar sangat, tuan-tuan boleh tengok mukhtasar At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Dan satu lagi saya bagi tahu yang mudah sangat, tuan-tuan cari buku yang saya bagi tahu di kedai Ustaz Hadi Akmal kita. Tak tahulah kalau ada ke tak ada, tapi tuan-tuan boleh usaha minta pembekal-pembekal buku untuk cari, iaitu kitab Sahih Fadail Amal yang ditulis oleh satu orang ulama daripada Maghribi dan telah ditahqiq ataupun telah dikeluarkan oleh Syekh Mustafa Adawi hafizahullah. Dan satu lagi kitab iaitu Sahih Zikir-Zikir pada waktu pagi dan juga pada waktu
pada waktu siang dan juga pada waktu malam oleh Syekh Mustafa Adawi hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah pada kita, orang-orang yang mana mendengar perkataan-perkataan yang baik dan mereka mengikut perkataan-perkataan yang baik tersebut. Sebab apa tuan-tuan, amalan ini merupakan satu benda yang penting. Dan amalan merupakan satu benda yang penting. Dan kalau kita dengar banyak, benda itu setakat menjadi maklumat. Dan usaha untuk kita ubah maklumat kepada ma'mulat. Usaha untuk ubah maklumat kepada ma'mulat. Maklumat ni information, untuk dijadikan ma'mulat, iaitu amalan-amalan darah daging kita. Ini berhajatkan kepada satu peringatan, satu pemberitahuan, satu apa kata, berhajat kepada ilmu-ilmu fadail untuk menggerakkan kita, untuk tahrik, untuk gerakkan kita kepada amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal dan untuk sampai. Semoga Allah SWT maafkan saya kekurangan saya, tidak dapat sediakan kepada tuan-tuan kertas kerja, tidak dapat nak bagi tahu poin-poin secara tersusun. Tetapi itulah analisa yang saya dapat bagi tahu kepada tuan-tuan secara praktikalnya tariqah Muhammadiyah yang saya dapat daripada guru-guru saya. Sebab tajuk tentang hadis dhaif boleh guna tak boleh guna dalam fadail, Ustaz Tuan Safwan dah cerita 2 hari lepas. Dan sebelum ni pun tuan-tuan dah dengar mungkin dalam Home of Hadith, dan dah baca banyak kali. Perbahasan akademik itu kita tinggallah untuk seketika, tuan-tuan boleh baca lain kali. Tetapi hari ini perbahasan bagaimana kita dapat amal apa yang kita tahu sebelum ni. Nampak tak tuan-tuan, ini berhajat kepada satu, orang kata, kepada satu usaha, satu mujahadah, satu pengorbanan, satu mehnat, satu kerja, satu peringatan, supaya apa? Supaya kita dapat hidup sebagai satu orang yang mana diredai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik bawa duit yang banyak, pahala yang banyak, dan pahala-pahala itu kekal, tidak jadi sia-sia, dan pahala-pahala itu insya-Allah menjadi sebab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.